Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Muslimin muslimat, sahabat pendengar ikiman dirahmati Allah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi berada pada ayat yang ke-26 daripada suratul Maidah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ardi fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Yang bermaksud, Allah berfirman, sesungguhnya negeri itu diharamkan kepada mereka memasukinya. Selama 40 tahun mereka akan merayau-rayau dengan bingungnya di sepanjang masa yang tersebut di padang pasir, yakni Sinai. Maka janganlah engkau berduka cita terhadap kaum yang fasik itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada pertemuan lepas telah kita sentuh ayat ini agak panjang lebar berkenaan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan atau menerima doa Nabi Musa alaihi salam yang sangat kecewa dengan apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel, yang ingkar, bukan sekadar ingkar tetapi bersungguh-sungguh dalam menunjukkan keingkaran mereka terhadap perintah Nabi Musa alaihi salam agar mereka memasuki Al-Ardul Muqaddasah untuk berhadapan, berjuang dengan atau terhadap kaum Al-Kan'aniyun ataupun kaum Jabbarin itu. Maka Allah memutuskan untuk menjatuhkan hukuman terhadap Bani Israel, iaitu diharamkan mereka, dalam arti kata terhalangnya mereka untuk memasuki Baitul Maqdis selama 40 tahun, dan sebaliknya mereka akan terus berada di padang pasir selama 40 tahun dalam keadaan bingung dan tidak ada ketentuan dan tidak ada panduan untuk keluar dan memasuki Al-Ardul Muqaddasah. Maka kita telah sampai pada perbahasan yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Syekh Muhammad Said Tantawi tentang beberapa persoalan yang boleh diambil daripada ayat yang sedang kita bicarakan ini. Dan kita telah melihat permasalahan yang pertama, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan kataballahu lakum. Maka pada kali ini saya ingin menyambung perbahasan yang dibawakan, iaitu pada persoalan yang kedua yang membicarakan tentang apakah hikmah Allah Subhanahu wa taala menghukum Bani Israel selama 40 tahun mereka sesat, mereka dalam keadaan bingung itu. Maka untuk menjawab persoalan ini, beliau mengatakan bahawa sungguhnya hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dan menuntut agar hukuman yang sesuai bagi jenayah yang dilakukan oleh Bani Israel itu ialah disesatkan mereka dan dihalang mereka dalam tempoh 40 tahun, memandangkan dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan dengan sikap mereka yang tidak menghargai kemerdekaan mereka daripada diperhambakan oleh Firaun dengan begitu lama ketika berada di Mesir. Dibebaskan mereka daripada perhambaan, namun mereka tidak menghargainya
dan tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, tidak bersyukur dengan nikmat kemuliaan setelah mereka dahulu hina, tidak bersyukur dengan nikmat hurriyah, kemerdekaan setelah dulu mereka diperhambakan. Dan ini terbukti tatkala mereka diperintahkan oleh Nabi Musa AS untuk memasuki Al-Ardhal Muqaddasah. Mereka telah memberikan berbagai alasan yang diada-adakan. Bahkan sebaliknya, mereka membuktikan betapa mereka sebenar-benarnya tidak langsung ingin melaksanakan perintah yang disampaikan oleh Nabi Musa AS. Dan mereka mengatakan, inna hahuna qa'idun, sesungguhnya kami tetap akan duduk tetap di sini, tidak akan berganjak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki dengan hikmahnya untuk menghalang mereka, mengharamkan mereka sebagai suatu balasan terhadap sifat pengecut mereka itu, dan sifat yang suka mengingkari dan juga suka untuk mensia-siakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dihukum oleh Allah, iaitu dengan kesesatan, kebingungan, kehairanan, tidak tahu jalan keluar dan sebagainya di suatu tempat di tengah-tengah padang pasir. Dan mereka berpergian dan pulang dalam keadaan bingung, tidak mengetahui tempat yang sesuai untuk mereka tinggal. Dan ia berlaku selama 40 tahun, bertukar generasi ke generasi, kesemuanya hidup dalam keadaan kehinaan dan kerendahan, sehinggalah datangnya generasi yang mengubah keadaan dan kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Adapun bagi menjawab persoalan yang ketiga, iaitu apakah pengajaran yang boleh diambil daripada ayat-ayat yang membicarakan tentang perangai dan tabiat Bani Israel ini. Dikatakan bahawa ayat-ayat ini telah memberitahu kepada kita di antaranya tentang bagaimana bentuk yang hebat, kerangka yang sempurna dalam ataupun yang menyentuh tentang dakwah ilallah, seruan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia telah dimulakan dengan memperingatkan Bani Israel tentang kemuliaan mereka dan betapa mereka telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga dengan kedudukan dan nikmat Allah ke atas mereka. Tujuannya untuk menanamkan di dalam perasaan mereka rasa bersyukur, rasa mulia dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, rasa kehebatan dengan mentaati apa juga yang diperintahkan Allah melalui lisan dan lidah para rasul. Pada masa yang sama, ayat-ayat ini juga mengandungi amaran kepada mereka agar tidak terlibat atau tidak terjerumus ke lembah akhlak yang buruk, seumpama sikap penakut dan pengecut, termasuklah sikap yang suka menyalahi apa yang disuruh oleh para rasul, kerana itu semua akan membawa kepada kerugian semata-mata. Kemudiannya, selepas itu, ayat-ayat ini juga telah memberi gambaran kepada kita dalam bentuk gambaran yang penuh dengan kemukjizatan yang hebat, iaitu bagaimanakah tabiat Bani Israel yang sebenar, menyingkap bagaimana hakikat perangai mereka yang sebenar, bagaimana jiwa dan sanubari mereka dalam pendirian mereka dan dalam mereka memilih apa juga keputusan yang dilakukan, apatah lagi yang berkenaan dengan arahan dan perintah para rasul kepada mereka, yang akhirnya memberitahu kita bagaimana mereka sebenarnya layak untuk diberikan ataupun untuk dihukum dengan hukuman yang berat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semua adalah merupakan suatu bentuk tasliyah, suatu bentuk motivasi kepada Nabi SAW tentang Yahudi yang berada bersama-sama dengan baginda di Madinah Al-Munawwarah, sekaligus memberi amaran kepada Nabi SAW dan juga para rasul, dan kepada Nabi SAW dan juga para sahabat tentang sikap mereka yang sebenar, dan juga amaran kepada Yahudi-Yahudi ini yang hidup di Madinah ketika itu bahawa Rasulullah dan juga para sahabat telah pun mengetahui tentang perangai mereka,
bukan sahaja perangai mereka tetapi perangai datuk nenek moyang mereka yang telah hidup seawal zaman bersama-sama dengan Nabi Musa alaihissalam, supaya mereka tidak melakukan perkara yang sama seperti mana yang dilakukan oleh datuk nenek mereka, sehingga mereka juga akan mendapat hukuman yang sama seperti mereka, seperti datuk nenek mereka. Dan pastinya pada masa yang sama, sikap Yahudi ini menjadi pengajaran juga kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saksikan sahaja apa yang berlaku dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Badar, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabat, bertanyakan atau bermesyuarah dengan mereka untuk menyerang Quraisy. Bagaimana mereka katakan atau bagaimana mereka menjawab cadangan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, seperti mana kata Al-Miqdad, "Ya Rasulullah, inna la naqulu kama qalat Banu Israel li Musa." Wahai Rasulullah, kami tidak akan berkata-kata seperti mana perkataan Bani Israel kepada Musa, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Yang bermaksud, pergilah engkau wahai Musa dan Tuhanmu dan berperanglah kamu. Kami tetap tidak akan berganjak duduk di sini. Tetapi kami mengatakan kepada kamu, ya Rasulullah, idhhab anta wa rabbuk faqatila inna ma'akuma muqatilun. Pergilah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Tuhanmu, maka berperanglah, sesungguhnya kami akan berperang bersama-sama dengan kamu. Inilah bukti perbezaan keikhlasan dalam beriman yang ada pada para sahabat berbanding dengan kemunafikan yang ada pada hati golongan Bani Israel itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara pengajaran penting juga dalam ayat ini ialah, dan cerita ini menunjukkan bahawa maksiat atau keingkaran kepada Allah dan Rasul pasti membawa kepada kerugian dan kemusnahan. Kita lihat bagaimana Bani Israel apabila mereka terlalu takut, terlalu kecut dan enggan untuk berperang memasuki Al-Ardh Al-Muqaddasah, bagaimana mereka mengingkari perintah Nabi dan Rasul yang Allah utuskan kepada mereka. Allah hukum mereka dengan suatu hukuman yang amat berat, dengan selama 40 tahun mereka menjadi golongan yang sesat, yang merayau-rayau dalam kebingungan. Dan ini adalah merupakan satu kisah yang sewajarnya diambil pengajaran oleh kita orang-orang beriman, oleh kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda telah wafat, tetapi pengajaran baginda, agama baginda, Al-Quran yang Allah turunkan kepada baginda masih berada bersama-sama kita. Maka jangan kita bersikap seperti Bani Israel, seperti golongan Yahudi. Sebaliknya, hendaklah kita taat dengan sepenuh hati terhadap apa jua yang telah dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qurannya dan sunnahnya, dan insya-Allah kita akan beroleh kebahagiaan di dunia dan pasti kebahagiaan di akhirat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.